Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadis yang ke-17, kita mulai dengan himpunan 40 hadis kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memintai baginda. An Abi Wa'il qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Rawahu al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, bagaimana wahai Rasulullah dengan seorang lelaki yang menyertai satu golongan namun dia tidak dapat mencapai kelebihan dan amalan seperti mereka? Baginda menjawab, seseorang akan bersama siapa yang dia kasihi. Walaupun amalan dia tak dapat mencapai kelebihan dan amalan seperti mereka, tapi kalau dia kasih kepada mereka, Allah akan menyatukan dia dengan mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, sememangnya kita tak mampu untuk mencapai darjat kelebihan dan tak mampu beramal sebagaimana Rasulullah, sahabat-sahabat salafus salih, tapi dengan kasih yang adalah hati kita kepada mereka, maka Allah akan menggabungkan kita bersama dengan mereka insya-Allah. Hadis yang ke-18, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasan wa Husain wa qala, man ahabbani wa habba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun gharibun. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu baginda, anak Sayyidina Ali bersama dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Rasulullah memegang tangan Hasan dan Husain lalu berkata, sesiapa menyintai mereka berdua ini, sesiapa man ahabbani, sesiapa menyintaiku dan menyintai mereka berdua ini, yakni Hasan dan Husain, serta menyintai bapa mereka berdua dan ibu mereka berdua, iaitu Sayyidina Ali dan juga Fatimah, kana ma'i, nescaya dia akan bersamaku, fi darajati, dalam darjatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, la ahibbullah fima yaghdukum min ni'matih, kasihilah Allah kerana nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu. Betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu, maka tidak ada sebab untuk tidak kamu kasih kepada Allah. Wahibuni,
Dan kasihkanlah daku, kata Nabi, kerana kasih kamu kepada Allah. Dan kasihlah ahli baitku, ahli keluargaku, kerana kasih kamu kepadaku. Kerana kasih kamu kepadaku. Kasihkan aku kerana kasih kamu kepada Allah. Dan kasihkanlah, kasihilah, sayangilah, cintailah ahli keluargaku kerana kecintaan kamu kepadaku. Hadis ini, hadis yang kita baca ini, hadis yang ke-18 ini riwayat Imam At-Tirmizi. Menurut Imam Tirmizi hadis gharib. Dan itu juga hadis ini turut terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud yang mentahqiq Musnad Imam Ahmad, hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis boleh menjadi backup pada hadis lain yang sahih. Sebab itu hadis dhaif, kata ulama, jumhur ulama menerima hadis dhaif dalam fadail a'mal apabila di sana ada hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif ini hanyalah sebagai syawahid ataupun mutaba'at ataupun dipanggil tambahan kepada hadis sahih yang lain. Hadis yang ke-19, an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahu al-Asbahani fit Targhib. Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengasihiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Ini hadis riwayat Imam Al-Asbahani dalam At-Targhib dan turut dicatat oleh Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Wallahu a'lam bishawab. Hadis kita berhenti situ. Kita sambung kitab kita yang kedua, iaitu menyelami rahsia surah Al-Fatihah. Pada malam ini, tuan-tuan sekalian, kita masuk ayat yang keempat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Malik iaitu yang memiliki. Yaumiddin, yaum hari. Ad-din yakni pembalasan, al-jaza. Yaumul hisab wal jaza. Itu makna ad-din. Ada dua bacaan yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Yang pertama dengan mad, Malik yaumiddin. Dan satu bacaan lagi tanpa mad, Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Dan bacaan kita, qiraat kita ni, makna qiraat Hafaz an Asim, itu qiraat dengan ada mad, Malik yaumiddin. Jadi kalau Malik maknanya yang memiliki. Tapi qiraat bacaan tanpa mad, Malik yaumiddin, makna raja. Dalam bahasa Arab, kalau Al-Malik makna raja, raja pada hari pembalasan. Kalau Malik ada mad, itu makna isim fa'il dia panggil. Isim fa'il dia panggil yang. Kerana malaka yamliku, memiliki. Malik yang memiliki. Dalam surah An-Nas tanpa mad, Malikin Nas, tanpa mana Malikin Nas, beza di sini. Allah Subhanahu wa taala di samping dia adalah Ar-Rabb. Sebelum ini kita berjumpa dengan Allah Taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah Rabb. Rabb yakni yang mengasuh, yang mentarbiah. Kita dah jumpa dah sebelum ini. Dan itu juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum ni kita jumpa dengan Allah Ta'ala yang maha Ar-Rahmah, yang maha luas rahmatnya, merangkumi sekalian makhluk di dunia. Ar-Rahim,
Tuhan yang mengkhususkan rahmatnya kepada sebahagian makhluknya yang beriman, iaitu yang beriman saja di akhirat, dengan dia mengurniakan keampunan dan syurga untuk mereka. Adapun manusia yang kufur, yang kafir, tidak ada lagi rahmat di akhirat, kerana mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di samping dia adalah Ar-Rabb, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia juga adalah Al-Malik, iaitu raja atau penguasa. Raja atau penguasa. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa dia adalah raja atau penguasa di hari pembalasan. Allah mengkhususkan dalam surah Al-Fatihah ini dia adalah Malik Yaumiddin, yang memiliki ataupun raja yang berkuasa penuh pada hari pembalasan. Kalimah ad-din bermaksud al-hisab wal jaza', iaitu hitungan dan pembalasan. Yaumuddin ialah hari perhitungan dan hari pembalasan. Hari perhitungan dan hari pembalasan. Maka timbul persoalan tuan-tuan sekalian, walaupun dalam kitab kita ni pun dijawab selepas ini, cuma kita sebut dulu supaya senang kita faham. Apakah di dunia ini Allah tidak berkuasa? Sehingga kan dalam surah Al-Fatihah disebutkan Malik Yaumiddin, yang memiliki ataupun Malik Yaumiddin, raja, penguasa pada hari pembalasan. Jawapannya tidak, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala ini dunia mana sekalipun dialah yang berkuasa. Lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya lah kerajaan sekalian langit dan juga bumi, dalam ayat yang lain. Cuma tuan-tuan sekalian, ketetapan Allah di dunia ini berbeza dengan takdirnya di akhirat. Di dunia ini Allah Ta'ala memberi, walaupun dia berkuasa penuh, yang menentukan, yang mentakdirkan semua yang berlaku di alam ini, tidak lari daripada kehendak dia, dan segala yang tercipta di alam ini adalah kesan daripada kekuasaan Allah. Semuanya tertakluk dengan iradah Allah, dan semuanya adalah kesan daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah mengizinkan manusia untuk menjadi raja. Itu masalah. Allah Ta'ala, itu jawapan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, betapa banyaknya raja di dunia ini. Dan begitu juga Allah mengizinkan makhluk-makhluknya untuk memiliki, dan betapa banyaknya pemilik di atas muka dunia ini. Boleh dikatakan tidak ada lagi tanah yang tanpa geran. Tanah hari ini kita pilih mana-mana pun, jangan kita kata apa, jangan mudah-mudah nak pergi buka tanah. Sekali tuan-tuan pergi bercerah elok-elok, mai tuan tanah, terima kasihlah tolong bercerah tanah saya. Tuan-tuan bercerah tu duk ingat kata tak ada tuan. Dan tuan pun tak ambil kisah, pokok pun tinggi-tinggi. Kita duk ingat kata tanah itu, kalau orang Arab kata ardul mawat, dia panggil tanah. Dia panggil apa? Tanah matilah, tanah tak ada milik orang. Nabi sebutlah hadis, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, makna dalam bahasa kita memugar, dia panggil, maka tanah itu milik dia. Tanah itu milik dia. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, susah dah nak jumpa tanah yang tak ada tuannya. Jadi milik, semua orang klaim ni tanah ni milik saya, ni rumah ni milik saya, ini kereta ni milik saya. Kemudian Allah Ta'ala izinkan juga adanya raja yang menguasai negeri, yang menguasai bahkan menguasai dunia ni. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan sekalian, hanya satu saja. Allah Ta'ala menetapkan hanya dia saja raja, dia saja yang memiliki. Sebab itu semua manusia apabila bangkit daripada kubur masing-masing, dalam hadis Nabi SAW menyatakan mereka akan bangkit dalam keadaan uryanan,
akan berkeadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkasut, yang tidak berkasut, hadir di mahsyar kosong, tidak ada apa-apa, sama seperti mana kita keluar daripada perut ibu. Tidak ada sesiapa yang memiliki pada hari itu. Walaupun di dunia itu dia kaya, dia ada jawatan, dia ada itu, ada ini dan sebagainya. Maka di sana tuan-tuan sekalian, semuanya bergantung kepada ihsan Allah, bergantung kepada dipanggil kurniaan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanyalah yang diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana tuan-tuan sekalian, kita berjumpa dengan hadis Nabi menyatakan sab'atun yauma la zilla illa zilluh, sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang akan diberi naungan oleh Allah. Diberi naungan oleh Allah, Nabi sebut ujung, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Taala saja. Nabi sendiri pun sebut begitu. Pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada teduhan, tidak ada perlindungan melainkan daripada Allah Taala sahaja, iaitu hari kiamat. Dan Allah berjanji untuk memberi naungan, memberi teduhan kepada 7 orang. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Di antaranya rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid, seorang lelaki yang mana hatinya itu sentiasa terikat dengan masjid. Pagi petang dia keluar ke masjid menunaikan salat berjamaah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara lagi seorang pemuda yang membesar dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Itu di antara yang Nabi sebut, semua 7 semua Nabi sebut. Seorang yang dirayu oleh oleh perempuan yang cantik, ajak dia berzina, lalu dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara lagi kata Nabi, seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga akan tangan kirinya tidak tahu apa yang dihulurkan oleh tangan kanannya. Itu dipanggil dia antara yang selamat. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, orang yang akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di sana ialah orang yang diredai oleh Allah. Orang yang sentiasa hidup di dunia, dia berusaha untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu sebut satu hadis, tuan-tuan sekalian, kerana hadis ni senang kita ingat. Kita sebut banyak pun tak apa, senang kita ingat dan mudah. Dia seolah macam satu kaedah dia panggil. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu kaedah dia, senang saja. Berapa patah perkataan? Ihfazillaha yahfazka, lebih kurang 3 atau 4 patah. Jagalah Allah, kamu jagalah Allah, yahfazka, nescaya Allah akan jaga, Allah akan jaga kamu. Yang dimaksudkan dengan hari perhitungan dan pembalasan itu ialah hari kiamat. Hari kiamat, di mana pada hari itu semua manusia akan dihitung dan dibalas segala amal perbuatan mereka termasuk percakapan. Jika baik dibalas baik, yakni syurga, dan jika buruk dibalas buruk, yakni neraka. Kecuali orang diampunkan Allah. Walaupun dia buat keburukan di dunia, tak semestinya Allah Ta'ala akan balas neraka, sebab Allah buka pintu keampunan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ambil peluang di dunia ini untuk salah satu amalan yang kita kena rebut sungguh-sungguh ialah keampunan Allah. Istighfar, pembersihan dosa. Dan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka dia seperti seorang yang tidak pernah ada dosa. La dzamba lahu. Jadi tuan-tuan yang pernah mengaji bahasa Arab sebuah sikit, dia orang Arab ni, dia penafian ni dia banyak jenis. Ada dengan lan,
Ada yang fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada dengan isim. La zamba, sama macam la ilaha, makna tidak ada langsung Tuhan illallah, kecuali Allah. Yang kata bunyi, yang kata Tuhan yang sebenar ini tidak ada langsung melainkan satu saja Allah. Itu makna la ilaha. La itu tidak ada. Ilaha itu dibawa dengan nakirah. Mana penafian itu lil jinsi, nafikan penuh, habis ke semua. Sama juga kata Nabi, at-taibu minaz zambi, seorang yang bertaubat daripada dosanya, kaman, sama seperti la zamba lahu, tidak ada langsung dosa. Tidak ada langsung dosa. Dan ulama khilaf, para ulama khilaf, apakah dibuang daripada buku? Tak ada langsung dosa tu bila dia bertaubat, itu dibuang daripada buku, sampai dalam buku pun tak ada, dan dibersihkan. Ataupun yang dibuang itu, yang dihapuskan itu ialah kesan dosa, iaitu penyiksaan, tapi dosa tetap ada dalam buku. Sebagian ulama kata dalam buku pun tak ada. Dalam buku pun tak ada. Itu mana kaman la dzambalahu, Allah Taala buku. Diganti tempat dosa itu dengan taubat kita tadi ini, dengan istighfar tadi ini. Dan ini juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapati dalam buku cacatannya nanti, dalam sahifah, dalam lembaran buku dia nanti, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Wa'at bi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Lagi pesan lagi pada kita, kamu susulilah, kamu ikutilah kejahatan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan yang memadamkannya. Jadi ada kebaikan yang boleh padamkan kejahatan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau yang baik dibalas baik, yang ini syurga, yang buruk dibalas buruk, yang ini neraka, kecuali kalau dia minta ampun. Maka Allah Ta'ala membatalkan neraka itu daripada dia, dan sebaliknya Allah Ta'ala ampunkan dia, bagi dia masuk syurga. Pada hari itu yang berkuasa hanya Allah sahaja. Tidak ada yang berhak menentukan hukuman pada hari tersebut melainkan Allah Ta'ala sahaja. Firman Allah menjelaskan makna yaumuddin. Tadi kita jelaskan tafsir tentang sekalian, tapi sebenarnya kalau dalam Quran ni, kebanyakan ayat Quran ni Allah Ta'ala tafsir sendiri. Tapi masalahnya kita tak hafal Quran, kita tak tahu tak mana duduk tafsir itu. Ini macam yaumuddin ni, dalam Quran pun ada Allah Ta'ala jelaskan sendiri. Allah Ta'ala sendiri mentafsirkan yaumuddin itu apa dia. Iaitu di antaranya dalam surah Infitar ayat 17 hingga 19. Wa ma adraka ma yaumuddin, Allah Ta'ala tanya kita, tahukah kamu apa itu yaumuddin, hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Allah Ta'ala ulang sekali lagi kata Allah, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Yauma la yatamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillahi. Ini makna yaumuddin, Allah Ta'ala tafsir sendiri. Hari pembalasan, hari pembalasan itu kata Allah, iaitu hari seseorang tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Nak bagi tolong tuan-tuan sekalian, dia pun tak ada apa. Bangkit daripada kubur pun telanjang, tak ada selai pakaian pun, dia nak tolong macam mana? Sebab tu Allah Ta'ala kata yaumuddin, hari pembalasan, yang mana Allah Ta'ala kata dialah Malik Yaumiddin, raja ataupun penguasa, pemilik hari pembalasan itu, kata Allah, ialah hari yang mana seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada seorang yang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah sahaja. Mana semua urusan pada hari itu, nak masuk siapa, nak masuk syurga, siapa akan masuk neraka, siapa boleh lalu titian as-sirat dan berjaya melaluinya, dan siapa yang akan jatuh, siapa yang akan lalu dengan pantas, siapa yang akan
berlari, siapa yang akan berjalan, siapa yang merangkak, siapa yang mengesot. Kata Allah, wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan pada hari itu hanya milik Allah Taala saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Taala janji dia akan selamatkan orang yang taat. Orang yang taat, Allah Taala janji dia akan selamatkan pada hari itu. Kemudian dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab siksa yang berhak mereka mendapatnya. Makna mereka di sini orang kafir. Dan mereka pula akan mengetahui pada hari itu bahawasanya Allah dialah Tuhan yang maha adil, lagi nyata keadilannya. Yaumahum barizun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un. Tidak akan ada yang tersembunyi kepada Allah sesuatu pun dari hal keadaan mereka. Tak ada siapa boleh sembunyi. Hari ini tuan-tuan sekalian, masuk mahkamah mana pun, berapa banyak hakim yang tersilap. Berapa banyak hakim yang tersilap. Sebab hakim ni dia tak tahu apa-apa. Dia bergantung penuh kepada saksi dan juga kepada lawyer yang pandai bercakap. Kadang-kadang lawyer pun tahu juga orang yang dia bela itu sebenarnya bersalah. Tak boleh kerana kawan tu bayak. Maknanya bayak terbaik sikitlah dia berhujah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata pada hari itu la yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun dari hal keadaan mereka. Limanil mulkul yaum lillahi wahidil qahar. Pada saat itulah Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Ini mentafsirkan Maliki Yaumiddin tu. Allah Ta'ala berfirman pada hari itu. Tanya, siapa yang menguasai kerajaan pada hari ini? Lalu Allah sendiri menjawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari itu adalah dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha mengatasi kekuasaannya akan segala-galanya. Mana Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, dan pada hakikatnya Allah bukan sahaja raja dan penguasa di hari akhirat, tetapi juga di dunia. Namun di dalam ayat 4 surah Al-Fatihah ini, Allah mengkhususkan sebutan kepada raja atau penguasa hari akhirat sahaja, kerana pada hari akhirat akan terdedah dengan nyata kepada manusia betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Hari ini hari ujian tuan-tuan sekalian. Biasa hari ujian memanglah. Cikgu pun kalau hari ujian, dia bukan nak cerita lagi jawapan betul apa dia. Dia suruh kita fikir sendiri. Jadi manusia hari ini tuan-tuan sekalian, Allah utuskan Rasul. Allah turunkan kitab. Allah beri akal, tapi dia tak paksa. Dia tidak paksa. Hampir ke semua benda. Bukan saja di segi agama, makan, minum, nak bawa kereta laju ke, nak bawa pelan ke, nak berseronok cara mana, terpulang kepada kamu. Karena dunia ini dia panggil hari ujian. Nanti di akhirat nanti, barulah Allah Ta'ala akan dedahkan. Allah Ta'ala akan dedahkan pada saat di sana. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di sana manusia apabila dia menyedari kesilapan dia tak boleh buat pembetulan. Di sana, di sini, bila-bila masa pun kita menyedari kesilapan kita boleh buat pembetulan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi taubat, istighfar. Tapi bagaimana kita nak tahu kesilapan kalau kita tak mengaji? Kita tak mengaji. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ramai orang, kadang-kadang kita sendiri pun dulu, waktu zaman kita tak mengaji dulu, tiap-tiap hari kita buat kesilapan. Tapi bila kita dah mula mengaji, baru kita tahu, oh rupanya silap. Alhamdulillah, kita tahu silap itu
sebelum nyawa sampai di kongkong, dan sebelum matahari terbit daripada barat, dan selagi itu pintu taubat belum ditutup oleh Allah. Tapi kalau dah di sana baru tahu Tuhan yang sebenar adalah Allah, di sana baru tahu adanya neraka, adanya surga, nak buat apa lagi dah tuan-tuan dan sekalian? Kita nak minta patah balik, nak patah balik ke mana lagi dah? Dunia pun dah binasa dah, dunia pun dah tak ada dah, kiamat sudah berlaku. Hari dia panggil dunia yang Allah Ta'ala bagi begitu panjang umur dekat kita ini, untuk kita mengambil peluang itu kita telah sia-siakan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kita ni mengaji, tuan-tuan kena mengaji. Sebab tu kita pun pernah sebut sebelum ni, kalau kita ni sebenarnya mengaji ni, kita kena tanya, kita tak tahu apa lagi. Tapi orang Melayu ni dia senang, dia bagi ustaz dia mudah. Dia jemput ustaz mengajar, ustaz tanya nak ajar apa? Dia kata ikut suka ustaz lah. Ustaz cukup seronok lah. Dia tak payah study dah, dia capai mana-mana kitab yang dia biasa mengajar. Jadi ikut nasib lah. Kalau kebetulan ustaz cerita tu benda yang tuan-tuan tak tahu lagi, makanya mungkinlah boleh betulkan kesilapan tu. Kalau ustaz kebetulan ustaz cerita, oh rupanya begitu, selama ni saya duk buat tu tak berapa tepat, boleh. Tapi kalau tuan-tuan panggil tak bagi tajuk dekat dia, dia cerita tu benda tu ada dah dekat tuan-tuan, dan dia menjadi biar maknanya tambahan lah sebagai tazkirah semula. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ni bukan senantiasa lah, kadang-kadang kena ada juga tuan-tuan sekalian, kena ada juga kita ni, kita nak tahu apa. Maka kita rasa bahasanya kita ni bab semayang ni belum semak lagi. Cuba cari tengok dalam perlis ni, ada tak kuliah yang mana ustaz cerita bab semayang? Hadirlah kuliah tu. Atau kena bagi begitu tuan-tuan sekalian. Kena begitu, kena tahu. Kita ni akidah ni duk rasa-rasa macam lama ni tak mengaji, tak semak ni akidah. Cari di mana ustaz mengajar akidah. Ataupun kalau zaman dulu tuan-tuan sekalian, asal-asal pengajian zaman dulu ni dia bukan ada kuliah macam kita ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian sendiri pun tak berjumpa dalam hadis Nabi, hadis yang panjang. Bayangkanlah kalau Rasulullah bagi kuliah macam kita kuliah maghrib ni, daripada maghrib isyak, asal-asalnya 3 muka surat juga hadis tu. Para sahabat ini bila masa sekalipun ada soalan, ada kemusykilan, dia akan tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau contoh tuan-tuan berselian, contoh, bila tuan-tuan teringat saja, jangan tunggu kuliah, jumpa ustaz saja tanya terus, ustaz saya nak tanya, kita ni dari segi angkat takbir ni setentang telinga ke setentang bau? Contoh tanya begitu. Ustaz berkata ada 2 hadis, sentang bau boleh, sentang telinga boleh. Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Bukanlah tunggu sesi resmi. Kadang-kadang kita sembang, ataupun kita sembang dengan kawan-kawan kita yang dia mengaji lama dan kita rasa dia lebih alim daripada kita pun boleh tanya. Jadi kerana itu yang penting tuan-tuan sekalian, di antara tujuan mengaji ni adalah kita nak mengesahkan dan nak membetulkan. Jangan bagi silap. Agama tak boleh silap. Agama tidak boleh silap tuan-tuan sekalian. Mesti pastikan betul, kerana dia akan dihisap oleh Allah di akhirat nanti. Bayangkanlah bila dia hisap nanti di akhirat, salah. Nampak macam mana tuan-tuan sekalian? Salah pula tu kerana kita enggan mengaji, kita tak mengaji. Jadi kena bagi betul tuan-tuan sekalian. Dan di mana pada hari itu tidak ada lagi kekuasaan dan pemilikan yang dipunyai manusia. Semua mereka akan disamakan pada hari itu di hadapan Allah, sama ada dia adalah raja atau rakyat, tuan atau hamba, semua sama. Semua akan menghadap di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan sama. Tidak ada raja lagi, tidak ada jawatan lagi. Nama pun nama kita saja. Datuk ke, yang berhormat ke, ustaz ke, syekh ke, apa saja tak ada. Tinggal nama kita saja. Tinggal kita saja. Dan kalau kita nak masuk syurga, kita mesti ada title hamba Allah.
Mana Allah title tu siapa yang panggil? Allah Ta'ala sendiri yang panggil. Kalau Allah Ta'ala sendiri panggil kita tu hamba dia, ahli syurga lah kita. Apa dalil tuan-tuan sekalian? Dalilnya tuan-tuan pun ingat ayat ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil ahli syurga. Allah Ta'ala bukan panggil wahai ahli syurga masuk syurga, tidak. Allah Ta'ala panggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang teguh dalam iman, dalam keyakinan, irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha untuk bertemu dengan Tuhanmu dan kamu diredai oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, ni masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Allah Ta'ala sebut, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Setelah itu barulah Allah Ta'ala sebut, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, semula-mula panggilan Allah Ta'ala panggil Rasulullah, bukan Muhammad. Semula-mula panggilan Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, tidak. Abduhu, Abdullah. Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad itu hamba Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya. Dia tak kata anzala ala Muhammadin. Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala nak kata dekat kita, kalau kamu nak tengok seorang peribadi yang dialah sebenar-benar hamba-Ku, itulah dia Muhammad. Allah Ta'ala sendiri panggil dia sejak dia di dunia lagi. Hamba-Ku, kata Allah. Aku telah menurunkan ke atas hamba-Ku, iaitu Muhammad. Dan Nabi sendiri pun dia sebut dekat kita, la tutruni, jangan kamu berlebihan memujaku, memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa, sehingga mereka tu mengangkat Nabi Isa tu menyebut anak Tuhan. Sebut Nabi Isa tu anak Tuhan. Kamu jangan begitu. Kalau nak puji pun makna puji akhlak Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tu alim ulama yang mengarang kitab qasidah ke burdah ke, dia berada dalam lingkungan pujian kepada Nabi sebagai akhlak agung yang mampu dimiliki oleh manusia. Mereka tak akan tulis lebih daripada itu, sebagaimana orang Kristian ataupun yang lain. Mana akhlak yang agung, sebab Allah Ta'ala sendiri yang mengesahkan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maknanya semua akhlak baik yang dimiliki oleh semua manusia mustahil ada pada seorang, mustahil kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita nak lebarkan lagi, mustahil lah ada pada manusia biasa kita tu. Kalau kita kata akhlak agung bagi manusia, cerdiknya, baiknya, pemurahnya, apa sajalah tuan-tuan sekalian, kalau kita kata ada 100 akhlak agung manusia, tak akan ada pada seorang peribadi pada zaman kita ni, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang agung, dengan jamak, dengan jamak. Sebab tu ulama karang burdah, qasidah dan sebagainya memuji Rasulullah itu, kerana banyaknya tak terhitung kita. Kalau kita nak hitung akhlak-akhlak, nama-nama Nabi itu ada 200-300 lebih. Tapi mengangkat Nabi sampai tahap dipanggil uluhiyah, itu Nabi sendiri larang. Jangan kata Nabi, jangan berlebihan sebab begitu. Bahkan tawaduk Nabi itu dia kata apa di hujung hadis tu, cukuplah kalau kamu nak sebut tentang aku ni, aku sudah redha lah kalau kamu sebut Muhammadun Abdullah, Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga Rasul Allah. Dari sini Nabi itu tawaduk dia tu, kalau kamu tak sebut lain pun, kamu sebut Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah, itu pun aku dah, mana cukup dah bagi kamu. Tapi kita ni, kita tahu kata Rasulullah itu berhak dipuji lebih daripada itu. Maka sebab itu para alim ulama mengarang syair, tentang sekalian mengarang qasidah dan sebagainya sebagai penghargaan dan samping untuk pengenalan lah
Di samping bila orang baca qasidah burdah itu, maka orang boleh mengaji juga macam mana dia ini sifat-sifat keagungan Nabi Muhammad SAW. Semua manusia akan tunduk kepada keagungan Allah, menanti pembalasannya dengan mengharapkan pahala darinya dan bimbangkan akan hukumannya. Demikianlah tuan-tuan sekalian, selesai kita ayat yang keempat. InsyaAllah minggu depan kita masuk ayat yang kelima pula insyaAllah, iaitu ubudiyah dan juga isti'anah. Apa makna iyyaka na'budu dan apa makna wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.